Okay. Alright. Okay, kita sambung balik topik 6 hari tu. Okay, so madam dah bagi tahu kamu. Alright, I dah explain a few parts yang dekat bahagian atas tu. Kita dah sama-sama fill up hari tu. Okay, so yang ni once we are finished with topic 6, saya akan bagilah. Kalau awak perasan, untuk notes students notes untuk bab yang kita dah belajar, madam dah upload lecturers notes dalam Google Classroom. So dalam folder untuk setiap topik tu dia ada students notes and also lecturers notes. So awak boleh tengok notes yang dah ada, yang kan dia ada banyak tempat kosong dalam nota kamu tu. Mungkin you tak sempat nak catch up during my video or what, you boleh refer pada lecturers note yang saya bagilah. Okay, just to like check balik betul tak apa yang awak fill up dalam awak punya nota. Alright, okay, so today kita akan buat bank reconciliation. Okay, so bila kita sebut bank reconciliation, yang kita buat sekarang ni ialah untuk seimbangkan balik baki bank yang ada dalam bank statement dengan baki bank yang ada dalam cash book. Okay, you kena faham betul-betul baki bank yang ada dalam bank statement, okay, dengan baki bank yang ada dalam cash book. Okay, since we don't have any cash book, kita tak belajar cash book dekat peringkat matrix, tapi kita ada cash receipt journals and cash payments journals. So cash receipt journals and cash payment journals is considered cash book. Okay, dan cash receipt journal dan cash payment journals tu disediakan oleh orang yang bertanggungjawab untuk akaun syarikat awak dan dia buat di office lah. Okay, manakala bank statement pula adalah statement yang dikeluarkan oleh pihak bank setiap kali hujung bulan. So every time when you receive the bank statement from your bank, you akan tengok ada difference sikit antara apa yang you buat dekat kedai dengan statement yang awak dapat dekat bank. Okay, so every time memang akan ada beza. Jadi kita kena ada satu statement, okay, yang dipanggil sebagai bank reconciliation statement untuk kita selaraskan balik dua baki ni, dan kita kena inform kepada accountant kita kenapa berlaku beza antara baki bank di cash receipt and cash payments journals tadi dengan bank statement. Okay, so it's a internal document dalaman saja. Dia bukannya dokumen yang kita boleh bawa keluar. Okay, it's not like your financial position ataupun your comprehensive income statement. Comprehensive income statement dengan financial position, kalau kamu ialah company awam company awam berhad, yang ada berhad-berhad kat belakang tu, okay, you are allowed, no, bukan you are allowed, you are obliged, okay, kamu perlu publish awak punya penyata keuangan tu kepada pemegang saham sebab mereka ada hak untuk tengok. Tapi kalau bank reconciliation ni, dia tak ada kena-mengena dengan pemegang saham. Dia hanya a statement yang disediakan oleh kerani ataupun siapa-siapa yang bertanggungjawab menyediakan akaun, okay, supaya kita boleh tengok dia punya discrepancy itulah, perbezaan tu kenapa dia berlaku. So dokumen ni hanya sebagai rujukan supaya you boleh tallykan balik your baki dekat dalam cash CPJ, CRJ dan juga bank statement. Okay, alright, so now awak boleh dengar suara saya kan? Betul? Boleh, madam. Boleh, Boleh, okay. madam. Okay, so ini format yang ada dalam awak punya nota. Alright, so you tengok dekat sini, dia ada dua bahagian lah. Ada satu bahagian dekat atas, this is first part. Okay, yang ini ialah the second part of your notes. Alright, kalau you tengok dekat sini, the first part of your note, you akan nampak perkataan cash balance of bank statement. Okay, and dekat bahagian tu, dekat bahagian 2 di bawah tu, you akan nampak kita bermula dengan cash balance per cash book. Okay, so walaupun disebut cash balance per bank statement dan juga cash balance per cash book, okay, baki yang awak senaraikan di sini bukan baki daripada account cash.
Okay, you need to understand that. Tapi dia ialah baki tunai yang tertera pada bank statement dan juga baki cash yang tertera pada account bank di CPJ dan CRJ. So cash balance di sini merujuk kepada account bank saja ya. Dia tak ada kena-mena dengan account cash. Account cash tak ada beza. Sebab cash tu memang kita pegang dekat tangan. So kita tak perlu nak betulkan cash yang awak buat dekat kedai tu dengan account-account lain. Sebab memang tak ada orang lain buat pun. You seorang je buat. Okay, tapi kenapa account bank ni awak kena selaraskan? Sebab kita buat juga dekat kedai, dekat office, satu set. Okay, penerimaan dan pembayaran menggunakan cek. Dan kita ada satu lagi statement yang dikeluarkan oleh pihak bank. So every time, towards the end of the month, memang akan ada beza antara bank statement dengan bank account yang awak buat di pejabat. Okay, so yang tu yang kita kena selaraskan sekarang. Alright. Okay, the first part of your bank reconciliation, kalau you tengok dekat sini, okay, kita akan letak baki bank yang ada pada bank statement. Okay, baki bank yang ada pada bank statement. So, bila dia baki bank yang ada pada bank statement, maksudnya nilai ini kita akan ambil daripada ending balance di bank statement. Okay, so ending balance di bank statement tu adalah nombor yang berada di bawah sekali pada tarikh terakhir dalam bank statement kamu. Okay, that is one. Okay, kemudian apa yang berlaku? Okay, kamu kena campur dengan semua deposit in transit. Okay, apa maksud deposit in transit? Okay, baki yang kamu letak sekarang ni ialah baki yang dekat bank. So dalam baki yang ada dalam bank statement tu, ada beberapa figures yang belum keluar dalam statement. Apa yang belum keluar dalam statement tu? Salah satunya ialah deposit in transit. Okay, so deposit in transit ni ialah keadaan di mana ada pihak ketiga ataupun you sendiri masukkan duit ke dalam bank menggunakan cek, tapi duit tu belum clear. Sebab tu kita kata deposit in transit. Deposit tu maksudnya memasukkan wang lah ke dalam account. Dan bila kita kata transit tu maksudnya dia belum clear lagi, dia duduk satu tempat. Okay, sebab Madam dah pernah bagi tahu hari tu, apa-apa urus niaga yang melibatkan cek, dia tak terus clear pada hari yang sama. Dia akan float beberapa hari, dan bila dia float beberapa hari tu, lepas tu baru dia clear dan akan appear dalam bank statement. Contoh, kalau saya masukkan cek tu pada 30 hari bulan, okay, so itu adalah duit yang saya sepatutnya terima pada bulan September. Katakan saya masukkan pada 30 hari bulan. Tapi 30 hari bulan, Madam masukkan cek tu, duit tu tak akan appear dalam bank account saya sebab duit tu masih float. Okay, tapi di kedai, semasa you terima cek tu, you dah catat dah dekat bahagian debit, awak terima pembayaran. Okay, so you akan dapati nanti dalam account kamu di CRJ, cash receipt, you ada debit, ada duit masuk. Tapi dalam bank statement tak nampak duit tu. Kenapa? Sebab deposit tu masih lagi dalam transit. Okay, so bila keadaan macam tu, saya kena betulkan balik so that baki saya akan sama. Jadi saya akan campur deposit in transit. Okay, that is one. Yang kedua, sekiranya ada berlaku kesilapan. Okay, kalau kesilapan tu berlaku di bank statement, kesilapan tu mestilah dibuat di bahagian satu. Sebab baki yang di bahagian satu ni ialah baki bank. Okay, so maknanya kalau bank statement awak silap, kesilapan tu mesti dibuat di bawah baki dia sendiri. Okay, tapi kalau kesilapan tu nanti dia berlaku dekat cash book, kita akan tengok dekat mana kita akan betulkan. Alright, okay, so itu deposit in transit. Okay, lepas tu di bahagian satu ni juga kita akan deduct, tolak outstanding check. Apa maksud outstanding check? Maksudnya check tu dah keluar. Okay, siapa yang keluarkan? Saya lah. Kedai saya ataupun company saya dah keluarkan. Contoh, this is my company. Okay, so ini syarikat Sherlyn lah. Okay, so I keluarkan satu cek, saya nak bagi pada Max. Okay, so I bagi pada Max. You tahu kan, cek tu dia boleh laku sehingga 3 hingga 6 bulan. So not necessarily hari sama saya bagi cek, Max kena pergi bank.
Okay, mungkin dia kena PKPD ke, dia tak boleh keluar dari kawasan, so dia tak pergi bank. Okay, Rafi mati karen lagi Rafi, tak apa, it's okay. Alright. Okay, so kalau dalam akaun saya di kedai dekat cash payments journal, Madam dah buat satu cek, so you nampak dekat CPJ tu dah ada duit keluar dalam bentuk cek. Tapi dalam statement, duit tu tak tolak lagi. Sebab apa? Sebab Max yang terima cek tu, dia belum pergi bank dan masukkan dalam akaun dia. So duit tu belum tolak daripada akaun saya masuk ke akaun dia. Tapi kita tahu duit tu sebenarnya bukan saya punya lagi dah. Sebab I already made payments to Max. So that means that particular money belongs to him. Okay? So bila benda tu tak appear dalam bank statement, saya kena tolak. Yang itu kita panggil sebagai outstanding checks. Alright? Okay. And then kalau ada error yang menyebabkan baki bank awak terlebih, you akan tolak di sini. Tapi kalau ada error yang menyebabkan baki bank awak terkurang, you akan tambah di sini. Okay? So errors tu nanti kita tengok soalan, kita akan tengok macam mana you letak pembetulan kesilapan tu dalam statement. Okay. Tapi selalunya di bahagian satu ni jarang berlaku error. Okay, kenapa jarang berlaku error? Sebab bank statement tu is a computer generated system. Okay, so maksudnya dia tak macam manusia lah. Manusia ni nampak sempurna, tapi memang kadang-kadang ada tersilap kan. You nak tekan 8090 pun kadang-kadang you tekan 8900. So akan sentiasa berlaku kesilapan. Tapi normally, selalunya bank statement jarang silap. So bila jarang silap, selalunya kalau you buat soalan nanti di bahagian atas ni, bahagian nombor 1 yang Madam tandakan ni, jarang berlaku bank errors. Okay, sebab selalunya anything that is computer generated by the system, dia akan betul, kecuali you sendiri yang key in dia salah. Okay, sama macam apa yang jadi masa Mr. Accounting you lah. Alright, okay. And then di bahagian bawah, okay, di bahagian bawah ni banyaknya benda nak kena hafal, Madam. Okay, tak semestinya awak kena hafal lah. It's just that you need to understand saja. Okay, apa yang saya perlu tambah dalam baki yang ada saya ambil dari cash book? Okay, yang ni cash balance per cash book. Maksudnya baki yang saya letak sini adalah ending balance untuk column bank. Column bank saja yang kita ambil daripada cash book. Okay, so cash book di sini merujuk kepada CPJ and CRJ. Okay, mesti ada orang nak tanya, Madam nak ambil baki yang mana, CPJ ke CRJ? So CPJ, CRJ tu you kena tengok balik lah. Okay, berapa awak terima, berapa awak bayar. So baki yang tinggal tu yang kita akan masukkan dekat sini. Bukan you letak dua-dua, CPJ letak, lepas tu CRJ pun letak. Salah dalam konsep tu. Kita nak tahu berapa baki tunai yang ada di account bank. So you kena ambil you punya CRJ, kena minus dengan your CPJ. Okay, so you'll get this balance. Alright, so this is actually your cash receipt journal, ruangan bank. Apa yang kita terima, kita akan minus dengan CPJ di ruangan bank juga, your bank column. Okay, alright, and then you kena tambah apa? Okay, tambah collection that is made by the bank. Okay, collection yang dibuat oleh bank ni, maksudnya saya dekat pejabat tak tahu. Okay, so apa maksud saya dekat pejabat tak tahu? Bukanlah tak tahu terus. Maksudnya mungkin you tahu lambat. Okay, so you catat dalam CPJ dengan CRJ bukan pada tarikh yang sama duit tu masuk ke dalam account. Contoh, Max transfer duit pada saya. Kalau Max transfer duit pada Madam, duit tu pada hari yang sama akan terus masuk ke dalam account bank. Tapi saya dekat office tak terima apa-apa dokumen lagi. So bila saya tak terima apa-apa dokumen lagi, dalam CRJ, Madam tak buat catatan apa-apa. So that is why you akan tengok, oh, penerimaan di CRJ dengan duit yang masuk dalam account tak sama. Kenapa? Sebab ada transaction yang kita buat direct terus ke bank, especially online transfer.
So online transfer ni selalunya melibatkan urus niaga online lah. Okay, yang dibuat oleh sama ada your accounts receivable. Account receivable tu maksudnya orang tu hutang dengan saya kan. So dia nak bayar hutang dia pada saya. So bila dia nak bayar hutang dia pada saya, dia tak nak buat cek. Okay, dia tak nak datang kedai sebab dia jauh. Okay, tak boleh rentas negeri. So dia transfer je online. Dia buka Maybank to you, dia transfer. Lepas tu dia inform pada saya, dia dah transfer duit. Katakan dia transfer malam ni. Katakan hari ni 30 hari bulan, malam. So dalam account, automatically duit tu akan masuk dalam account. Tapi 30 hari bulan, petang tadi madam dah tutup account dah untuk bulan 9. So dalam CRJ saya, tak nampak pun duit yang dia transfer. Tapi dalam bank statement ada sebab dia dah transfer secara online. So yang itu is collected by the bank. So yang tu madam akan catat kemudian dan betulkan dalam bank reconciliation di bawah baki bank yang kita ambil daripada CPJ. Okay, so anything that is collected by the bank tanpa catatan daripada your kerani account di pejabat, kita akan catat di sini. Kita akan tambah. Okay, so ada perkataan add dekat situ. Alright, selain tu apa lagi kita tambah? Okay, kita akan tambah sekiranya berlaku cash book error, kesilapan. You catat dekat kedai dan you buat kesilapan. Contoh, sepatutnya 420 tapi you catat 402. So ada short RM18 dekat situ. So bila short RM18, awak kena betulkan balik baki awak yang awak salah buat tu. So I kena tambah di sini. Okay, so berapa madam akan tambah nanti? Saya akan tambah RM18. Okay, so itu pembetulan kesilapan lah sekiranya understated. Alright, okay, and then kita akan tolak. Apa yang kita akan tolak di bawah ni? Okay, satu, kita akan tolak yang dua ni. Kalau you nampak ni, bank service charge and collection charges adalah charge yang bank potong automatic daripada account bank you tanpa perlu bagi tahu kamu. Okay, so kenapa bank ni jahat sangat? Bukan jahat you guna dia punya services, so maksudnya dia berhak untuk potong duit you sebagai bayaran untuk servis yang ditawarkan. Contoh, kamu buat kad debit kan? Bila you buat kad debit, dia akan potong RM12 daripada account you. Dia tak bagi tahu you tengok check nanti tengok RM12 dah tak ada. Ataupun you hilang kad debit, you buat baru. You tengok nanti dalam duit you akan short RM8. Siapa ambil RM8 tu? Beli kondok ke? Bukan. RM8 tu bank yang potong. Sebab itu ialah charges untuk servis buat kad debit yang baru. Okay, so bank service charges ni, I dekat kedai memang tak tahu benda tu berlaku. So madam memang tak tolak daripada bank. Tapi nanti bila saya dapat statement, saya akan tengok dalam statement, oh ada beberapa nilai yang telah dipotong oleh bank because of the service charges. So yang tu madam akan tolak di bank reconciliation statement. Okay, alright. And then kita ada juga expenses atau other payments yang merupakan standing order. Okay, standing order ni ialah arahan tetap. Maksudnya setiap bulan saya akan suruh bank potong sejumlah wang untuk bayaran tertentu. Okay, this is services yang disediakan oleh pihak bank lah. Contohnya macam setiap bulan you kena bayar sewa rumah dan ansuran kereta. Contoh sewa kedai dan ansuran kereta. So you tak nak pergi bank hari-hari, you tak nak drive, tak nak bayar duit parking, you nak jimat minyak. Lepas tu you banyak sangat kerja, you tak sempat nak fikir. Nanti tiba-tiba tengok dapat surat amaran daripada bank sebab terlambat bayar. Okay, so what you can do is you isi satu borang dekat bank. So dalam borang tu akan bagi tahu kepada siapa you nak bayar, you akan bagi dia punya nombor account. Okay, lepas tu berapa jumlah you akan bayar dan berapa tarikh yang you nak duit tu automatically dipotong oleh bank kamu dan dibayar terus kepada penerima. So itu kita panggil standing order. So dia akan setiap bulan pada tarikh tertentu, dia akan potong automatically dari account you sebab you yang arahkan dia untuk bayar sejumlah wang tu kepada the third party. Okay, so payment ni akan berterusan sehingga you suruh dia stop lah. So standing order ni, you dekat kedai memang tak akan catat Kenapa I tak catat? Sebab mana ada dokumen. Okay, sebab kita faham you sebagai orang yang mencatat account dalam
office, you akan catat berdasarkan source document. So every month kalau ada receipt, kalau ada cash bill, baru kita akan buat catatan. Tapi standing order ni dia isi borang awal tahun je. Mungkin dah 5-6 tahun dah you bayar benda tu. So borang tu sekali tu je. Tapi every month dia akan ada potongan kan. So potongan tu tidak ada sebarang penyata ataupun dokumen disertakan. Tapi kita tahu duit tu automatically akan tolak. Okay, tapi you tak boleh main tulis je sebab you kata, oh, I ada buat standing order so I tolak siap-siap dekat cashbook. Cannot. Sebab setiap catatan dalam cashbook mesti berdasarkan document source. Okay, so without the document source, the source document, you tak boleh buat apa-apa catatan. So samalah macam standing order ni. So you don't have the document, so you don't make any adjustment. Okay, tapi bila kita tengok baki account di bank dengan baki bank yang kita buat dekat pejabat tak sama, because of the standing order, nanti kita akan tolak kemudian. Alright? Okay, apa lagi yang kita akan tolak? Sekiranya berlaku cek tendang. Okay, cek tendang ni maksudnya macam contoh, Adham bagi saya cek. Okay, so Adham bagi saya cek di kedai, dia nak bayar hutang kepada syarikat saya. So bila madam dapat cek tu, okay, dan madam akan bagi dia receipt. So dekat kedai, dalam cash receipt journal, madam akan catat di ruangan bank, saya terima duit daripada Adham. So petang tu, I bawa cek tu masuk dalam account. Okay, dalam masa 3 hari dia check sama ada dia float tu, tiba-tiba tengok, oh, non-sufficient fund. Maksudnya, duit dalam account Adham tak cukup. Dia keluarkan cek tu nilai 1 juta, tapi dalam account dia ada RM10 je, contoh. So, the check automatically will be bounced, tendang. So, dalam awak punya CRJ tadi, you dah masukkan 1 juta. Tapi dalam account tak nampak 1 juta tu sampai bila-bila. Sebab your check has been bounced, okay, has been rejected. Duit tak cukup. So dia akan pulangkan balik cek tu. So tadi dekat baki bank dekat kedai memang ada plus 1 million. Tapi dalam bank statement tak ada. So madam akan tolak lah. Tolak di mana? Tolak di bawah baki cashbook. So your NSF kita akan tolak dekat sini. So apa lagi kita akan tolak? Sekiranya berlaku kesilapan pada buku tunai di kedai. Okay, so contoh macam saya tersilap catat di ruangan penerimaan cek. So madam akan revert balik dia punya jumlah. Okay, so nanti you akan dapati kita akan dapat nilai yang ada asterisk ni. This one, this part here, and this part down here. Okay, towards the end of the adjustment, kita akan dapat baki yang sama. So yang ni yang kita akan buat sebenarnya dalam topik 6. You akan selaraskan baki daripada bank statement dengan baki account bank yang kamu buat di kedai. Okay, so the amount must be the same. Alright, so this is cash book lah. Bank reconciliation. Okay, alright. So macam mana cara kita nak buat bank reconciliation? Okay, kalau awak tengok dalam nota kamu, the steps tu dia ada bagi sampai 6 steps. Okay, steps ni you boleh baca sendirilah. Alright, sebab kalau saya baca nanti awak pun macam faham ke tak faham, tak apa. Tapi this is actually for your references. Okay, so satu kita akan banding. Okay, baki opening balance pada cash book dan juga pada bank statement. Step 2, kita akan compare baki debit dekat cash book dengan baki kredit dekat bank. Okay, dalam CPJ dengan CRJ, dalam account bank, bank ialah account asset. So, bila account bank bertambah, catatan ialah sebelah debit. Bila account bank berkurang, catatan ialah sebelah kredit. Itu kalau account yang kita buat di kedai. Tapi dalam bank statement dia terbalik, dia tak sama. Okay, sebab tu you biasa dengar wang anda you dah dapat ke allowance? Belum kalau you dah dapat allowance, nanti bank rakyat akan hantar awak message, wang telah dikreditkan ke akaun anda. Dikredit tu bukan makna duit keluar. Kalau istilah banking, kredit tu maksudnya masuk.
So dia akan berlawan lah dengan apa catatan yang kita buat dalam perakaunan. So kalau dalam account, debit is masuk untuk asset, tapi dalam bank statement, debit is keluar. Okay, this opposite saja. So bila kita banding nanti, kena pastikan you bandingkan dengan benda yang betul lah. Alright. And then kita akan compare credit items. Satu, kita compare debit item dulu. Lepas tu kita compare credit items. Okay, and then step 4, kita akan start prepare current bank reconciliation. So you kena determine apa benda-benda yang dah ada pairing. Lepas tu you kena buat adjustment untuk benda-benda yang tidak ada pairing. Tidak ada pairing tu yang awak akan buat adjustment. Tidak ada pairing tu maksudnya dia tak pernah dicatatkan di salah satu dokumen. Okay, so contoh dalam cash book ada, dalam bank statement tak ada. So bila tak ada, I kena catat. Okay, apa yang saya tak perlu catat? Saya tengok dalam cash book sudah ada, dalam bank statement pun sudah ada. That means dia ada pairing. So bila ada pairing, that means I tak perlu adjust lah, sebab dia dah keluar dua-dua tempat. Okay, yang madam perlu catat sekiranya dia tidak ada di salah satu. Maksudnya ada catatan ataupun transaction yang tidak dicatat secara serentak lah di antara orang yang catat dekat kedai dengan bank statement yang kamu terima daripada bank. Okay, so then we'll cross check the adjusted balance untuk bank. Okay, mulai alright, so yang ni ialah soalan. Boleh nampak soalan? Kejap. Line lagging sikit hari ni. Okay. Okay. This is a question in your book, ya. Okay. Yang ini, yang kat bawah ni, dia tulis kat sini bank statement kan? Alright. Okay, bank statement ni nampak macam bank statement ke ni, madam? Memanglah dia tak nampak macam bank statement sebenar. Tapi ni adalah contoh bank statement yang kita terima daripada bank. Okay, kalau di actual bank statement, you nak tengok macam mana rupa dia, tengok balik nota topik 3, tengok balik dekat source document. Alright. Okay, so sekarang ni, I nak bezakan my cash book. This is cash book, ya. Okay, so cash book tu kalau awak tengok, alright, di sebelah sini, yang madam hitamkan ni, sekejap ya. Okay, yang madam hitamkan sebelah kiri tu, itu ialah ruangan debit. Maksudnya ini adalah duit yang saya terima untuk account bank. You kena faham ya, yang kita buat sekarang ni bank section sahaja. Cash kita tak buat, sebab cash awak memang dah betul. You seorang je buat. Bank tak ada. Tak ada kena-mengena. Sebab cash tu kan memang duit yang dekat tangan. Tapi yang sekarang ada beza ialah duit yang berada dalam account bank. Okay? Alright. So yang sebelah kiri ni adalah duit yang kita terima. So maksudnya 1st April dia ada balance awal RM8,010. Lepas tu dia ada cash sales. Dia terima 880. Lepas tu dekat bawah tu ada nama orang kan? Bella Suki Marcos. Yang ini nama subsidiary lah. Okay. So what happened here? 14 hari bulan saya terima check dari Bella 150. 26 I receive another check from Suki 230. And then on the 28 saya receive another check from Marcos with the amount of 450. So sebelah sini record duit yang kamu terima. Okay, so dalam cash book dia tak ada masalah sangat, dia ada nampak satu je. Tapi kalau you dapat CRJ dengan CPJ, you'll have two separated items from your cash book. Okay, alright. Yang kita tengok sebelah kanan ni, okay, yang madam highlight ni, yang ini ialah pembayaran menggunakan cek. Okay, sebab ni bank kan, so menggunakan cek. Sebab tu kalau you nampak, kolom ni ada check number. Okay, alright. So, awak kena tengok the first check that is issued, sekarang kita buat untuk bulan April So, check pertama yang di-issue, kita yang tulis sendiri daripada buku check kita. So, check pertama yang dikeluarkan pada bulan April bermula dengan 126201. That is the first check.
Jadi, sekiranya dalam bank statement, you jumpa apa-apa cek sebelum 126201, kita abaikan terus. Sebab itu adalah cek yang dikeluarkan pada bulan 3. So, bila cek tu dikeluarkan pada bulan 3, assumptionnya ialah kita dah pernah buat reconciliation. Kenapa dia baru appear dalam bank statement? Sebab mungkin orang tu baru nak pergi bank bulan yang lagi satu. Dia kena quarantine PKPD lah sampai sebulan, so dia tak boleh keluar pergi bank. Okay, so cek yang kita akan semak dalam bank statement ni mestilah bermula daripada 126201. Okay, sebab I refer pada cek pertama yang dikeluarkan dalam bulan April. Alright, okay, so kita bayar drawings. Okay, the owner took the money lah, drawings kan. Okay, and then kita bayar sewa, rent. And then kita bayar kepada Lee Shop RM300. Kita bayar kepada Sunmart Shop RM420. Kita bayar kepada Gopal RM310. Okay, alright, so sekarang ni ada balance lah. Okay, kenapa kita nak kena buat reconciliation? Ini sebab dia. Sebab you tengok baki akhir you dalam account bank RM6,510. Tapi bila kamu cek pada bank statement, okay, bank statement awak dia berakhir dengan 28 hari bulan, that's the last transaction. You dapati baki dia 6133. Yang bawah sekali. Alright, that is why kalau you perhatikan dekat sini, ada beza antara baki pada bank statement dengan baki dengan cash book yang awak buat kat atas. So, bila tak sama, sedangkan dia account yang sama tau. So, sebab tu kita kena buat reconciliation. Okay, alright, that's one. Okay, yang kedua, saya kena buang dulu transaction yang sudah ada pasangan. Okay, so maknanya benda tu dah okay lah, dia dah masuk dua-dua tempat. Okay, apa transaction yang ada pasangan? Sekejap ya. Saya pakai highlighter so that it's easier for you to see. Kalau you nanti buat, you tak payahlah pakai highlighter, you pakai pakai apa? Pakai tik saja. Right, okay. Okay. Alright, so kita check satu-satu. Okay, kalau dia berada di sebelah debit dalam buku tunai, saya akan tengok apa yang berada di sebelah kredit dalam bank statement. Itu dia punya pairing ya. Saya dah bagi tahu tadi. Dia punya catatan tu dia berlawanan antara bank statement dengan apa yang kita buat dari segi perakaunan. Alright? Okay. So first one, kamu check you ada 880. Okay? Alright, 880 10 hari bulan. Okay? Tapi dekat sini you tengok ada tak 880? Yes, ada 880. Okay, memang tarikh dia tak sama, tapi mungkin pada tarikh tu baru kita buat bayaran. Okay, baru kita terima bayaran. Okay, so yang ni dah ada. Alright, okay, I found the pairing, dah cukup. So bila dia dah ada kawan, so saya tak akan buat apa-apa adjustment. Okay, kita cari Bella. Bella 150. Okay, you tengok sebelah sini ada tak 150? Ada, 150. So, Bella tu pun sudah ada pairing. Okay, with this one. Okay, so dia pun dah ada pairing. Okay, and then kita cari 230. Tengok sebelah sini ada 230? Tak ada. Okay, tengok 450 tak? Pula, Marcos. Ada tak dekat sini? 450. Pun tak ada. Okay. So, transaction yang tak pernah catat lagi ialah di cash book. Okay. Untuk Suki, yang ni saya tak pernah catat lagi, 230. Lepas tu 28 hari bulan Marcos 450. Tak pernah catat. Okay. Yang ini 23 hari bulan, iaitu dividen 220 pun tak pernah catat. Sebab tu dia tak ada pairing dekat satu lagi tempat.
Okay, so you nampak beza. Okay, so apa yang saya akan letak dalam reconciliation nanti adalah benda yang madam bulatkan ni. Yang kuning tu tak perlu sebab dia dah ada dua-dua tempat serentak. So saya tak perlu selaraskan. I don't need to adjust that. Okay, so kita akan tengok sebelah kredit. Okay, sebelah kredit check awak yang keluarkan sendiri. So bila check awak keluar sendiri, you need to check the check number as well. Kena check, semak juga nombor check. Okay. Alright, kita tengok the first one. 126201 680. Okay, awak cari, you jumpa 126201. Okay, 680. So, transaction ini dah tally. Jadi, madam tak perlu buat pelarasan. Okay. Alright, kamu tengok dekat atas ni, ada satu lagi check, dia letak bintang Okay, yang ini, alright, ini madam tak perlu catat. Kenapa saya tak perlu catat? Sebab cek ini bermula dari 126201, nombor cek bulan April. Cek yang pertama dikeluarkan dalam bulan April. So, kalau you jumpa dalam bank statement, nombor cek sebelum 126201 kita abaikan terus. That means check tu was from previous month, daripada bulan 3, bulan March. So kita tak perlu nak catat. Okay? Alright? Okay, so now kita tengok the second one. Okay, masih lagi di ruang debit. Okay, kita ada checkbook RM15. Checkbook ni mesti charge yang dikenakan oleh bank. You tengok dekat dalam ni tak ada pun. So maksudnya ini tak pernah catat lagi. So tak pernah catat lagi, madam akan bulatkan. So nanti dalam reconciliation saya akan tulis RM15 tu. Okay. Next, 126202. Okay. So you tengok dekat dalam buku tunai, ada tak 126202? Ada. 126202 ni ada. Nilai dia 1,500. So sama dengan ni, 1,500. So yang ni dah tally. So bila dah tally, saya tak perlu buat reconciliation. Okay. Alright. The third one, 126203. RM300. So, yang ini pun dah ada dalam cashbook. 126203. Macam baca nombor ekor pula kan, asyik silap je hari ni. Madam. Okay, yes. Kenapa tarikh jadi tidak sama, madam? Tarikh jadi tidak sama, you kena faham sebab ini adalah penerimaan cek ataupun pembayaran cek. Okay, contoh macam I bagi tahu tadilah. Saya bagi cek you tu, saya bagi cek tu pada you hari ni. So dalam saya punya cashbook, dalam saya punya checkbook tu, dekat check stub tu akan tulis tarikh hari ni, betul? Tapi semasa I bagi you cek tu, you pergi bank terus tak? Tak semestinya kan? Kadang-kadang you macam malas lah pergi bank, ramai orang beratur lah, apalah, jam lah, hujan lah. So you tak pergi hari ni. Mungkin you pergi 3-4 hari selepas tu. Okay? Dan ingat tak hari tu saya cakap, check dia akan float. Okay? Dia akan float. Maksudnya kalau saya bagi awak check 18 hari bulan, kalau you masukkan pun 18 hari bulan, 2-3 hari lepas tu baru dia clear dalam bank statement. Sebab tu you akan nampak kalau saya bagi 18, mungkin dalam bank statement dia akan tulis 22. Sebab selepas tu baru duit clear. Okay? So untuk yang ni kita tak tengok tarikh sebab tidak pernah berlaku terima cek hari tu juga clear. Okay, so kita akan tengok pada nombor cek dan kita akan tengok pada nilai sahaja. Alright, boleh Okay, so now 300 dah selesai. Okay, kita pergi yang bawah ni, 26 hari bulan, bank charges. Okay, you tengok dekat sini, tak ada kan bank charges sebab dia bank charges, maksudnya bank sendiri yang potong. So tak pernah catat lagi. So yang ni nanti saya kena buat reconciliation. Okay, so this RM10 akan masuk reconciliation sekejap lagi. Okay, RM10. Alright. Next, kita tengok 27. Kita bayar insurans $220. Okay, dia tak tulis nombor cek. Okay, yang ni you tengok ada tak nilai $220? Tak ada. So maksudnya tak pernah
catat lagi. So ini mungkin ialah standing order. So ini pun tak pernah catat. So ini akan buat reconciliation nanti. Okay. Alright. And then kita terus ada 126204. Okay. So 126204 you tengok dalam ni ada. Tetapi awak tengok nilai dekat sini. Okay. Nilai di sini kalau you tengok RM402. Yang ni. Allah, sorry. Okay, yang ni nilai dia ialah RM402. Madam letak warna hijau tu. Okay. Tetapi you tengok dalam cash book nilai dia RM420. Okay. So awak tengok nombor cek dia sama tau. Sebab yang ni 126204. Yang dekat atas ni pun 126204. Tapi dia tak sama nilai. So bila tak sama nilai, maksudnya cek tu dah masuk tapi kesilapan berlaku. So bila kesilapan berlaku, you kena betulkan. This is error. So yang hijau ni walaupun dia sama, madam tetap kena buat pembetulan sebab dia ialah error. So yang warna kuning tu saya abaikan, warna hijau tu nanti saya kena catat juga. So ada beza antara apa yang dicatatkan di kedai dengan apa yang keluar dalam bank statement. Sebanyak RM18. Okay, nak tengok siapa salah? Sekejap lagi kita baca soalan sampai habis. Alright. Okay, last one. 126205, 310. You tengok dekat sini tak ada pun 126205. So maksudnya 126205 ni tak pernah catat lagi. So bila tak pernah catat lagi, yang ni madam akan buat di reconciliation. Okay. So nilai yang akan ada dalam reconciliation kamu ialah Suki 230, Marcos 450, Gopal Company nombor cek 126205 310, and then nilai yang saya ambil dari bank statement on the 8th RM15, on the 23rd dividend 220, on the 26th bank charges RM10, and on the 27th insurance 220. Okay, so yang ini saya kena betulkan dalam bank reconciliation. Okay. Boleh You guys with me? Boleh Yes. tu? Boleh Okay, clear. Alright, now kita nak prepare our bank reconciliation. Okay. Kita baca dulu additional information. Dia bagi tahu dekat sini, check 126204 that was issued by the Sunmart shop stated with wrong amount in cash book. Maksudnya, yang mana? Yang warna hijau ni. Yang warna hijau ni ialah Sunmart. Betul kan? So, Sunmart dekat cash book 420. Tapi dalam bank statement 402. So, dia kata yang silap di sini berlaku di cash book. So, maksudnya nilai yang betul ialah 402. So, apa yang berlaku dekat nombor yang warna hijau ni? Yang ini, you terlebih catat. Okay, dekat cash book yang warna hijau ni, Sunmart Shop, 27 hari bulan. Okay, you terlebih catat sebanyak RM18. Okay, sekejap ya. Okay, nampak kan? Yang 27 hari bulan, Sunmart Shop ni, yang madam letak arrow ni. Yang ini terlebih catat RM18. So, nanti pada baki baki yang kita ambil daripada cash book tu, saya kena tolak. Sebab sepatutnya RM18 tu tak ada kat situ. I terlebih catat. I kena masukkan balik. Faham Saya catat di sini 420, saya bayar. Sepatutnya yang sebetulnya saya catat ialah RM402. So maknanya pada cash balance ni, madam dah tertolak lebih. I deducted more than I am supposed to deduct. Sepatutnya saya hanya tolak 402 saja. Tapi I tulis dekat sini kerana saya silap 420. So dia tolak
tambahan RM18. So I nak balik RM18 tu masuk dalam baki. So this is overpaid kan? Overpayment. So you akan masukkan balik RM18 tu dalam baki you. Boleh faham ke? Nanti kita tengok kita punya jawapan. Okay, and then another information dia bagi, number 2, check received on the 26th, okay, of April 2021 was returned by the bank due to insufficient fund. Insufficient fund maksudnya yang ini ialah NSF. Okay, so maksudnya saya terima cek tu dan cek tu telah tendang. Sebab tu dalam bank statement I tak nampak tu. Apa yang saya tak nampak? Saya tak nampak Gopal Company ni. Betul kan? Okay, Gopal Company ni sekejap. Dia kata check receive. Oh sorry, check receive. Okay, so check receive on the 26 ni, this one. Okay, yang Suki ni, Madam tak nampak dalam bank statement. Sebab tu tadi saya bulatkan. Okay, sebab saya ingatkan tak tally. Tapi bila saya baca maklumat tambahan, dia bagi tahu check itu sebenarnya tendang, bounce. So bila tendang ataupun bounce, you dekat kedai dah catat you terima 230. Whereas dalam situasi sebenar, actually duit tu tak masuk pun dalam account. So nanti I akan tolak 230 tu dari baki cash. So Suki ni, Madam akan tolak nanti sebab dia NSF. Okay, alright. So dia tulis all the transaction in the bank statement are correct. Yang ini dia akan selalu tulis dalam soalan. Okay, so this is to inform you. Sekiranya ada kesilapan, maknanya kesilapan hanya berlaku di buku tunai kita dekat kedai. So, bila buku tunai kita dekat kedai, that means pembetulan tu hanya akan berlaku di bahagian bawah of your statement lah. Alright, upper part of the statement tak ada kesilapan sebab no corrections are made in the bank section. Okay, alright. You refer to your question Okay, yang ni ialah bank reconciliation. Okay, ini yang telah Madam sediakan untuk kamu. So, tiap-tiap kali, bukan dia kena macam ni you kena tengoklah format yang saya bagi tadi. Okay, dia ada tajuk macam biasa. Kita akan tulis nama perniagaan. Lepas tu, bank reconciliation statement as at. Okay, sebab kita buat pada satu tarikh, iaitu tarikh account tutup. Iaitu hujung bulan April. Okay, alright. So, sekarang ni, cash balance per bank statement. Okay, berapa cash balance yang kita ambil dari bank statement? Berapa? Saya nak tulis kat sini. Berapa? 6133. Berapa? 6133. Okay, jumpa tak? Mana saya dapat 6133? Okay, sebab ini ialah baki yang kita ambil dari bank statement. Maksudnya, Madam akan tengok bank statement dan saya akan cari nilai yang dekat bawah sekali pada bank statement. That is actually your last balance. 6133. Okay, lepas tu kalau awak tengok format, kita akan ada tambah deposit in transit. Deposit in transit ni maksudnya cek tu dah masuk. Saya dah terima. So, I dah pernah catat. Okay. Tapi, tak clear lagi lah. Okay. Di mana saya akan cari maklumat? Okay. Ini ialah baki yang saya ambil daripada bank statement. Okay. So, apa yang Madam akan masukkan di bawah ni? Madam akan masukkan di bahagian bawah ni. Okay. This part here. Ini ialah bahagian bank. Okay. This part here. Yang ini ialah bahagian baki bank. Okey, baki bank tidak betul sebab ada transaction dari cash book yang tak keluar di baki bank. So, jadi bila saya nak betulkan bahagian bank statement, maklumat yang di bawah ni, saya akan rujuk pada cash book. Sebab catatan pada cash book yang tak keluar lagi dekat bank statement. So, I kena masukkan supaya nilai tu akan jadi betul. You get me? Boleh faham ke? Sebab saya nak betulkan supaya baki pada bank statement tu akan tally lah dengan apa yang berlaku dalam account. Okay. So, yang ini, ruangan atas ni, saya akan tengok
pada cash book sebelah debit. Okey, saya akan tengok pada cash book sebelah debit. Okey, so tadi kalau you tengok cash book sebelah debit, ada dua catatan yang tak ada dalam bank statement. So I am supposed to record Suki 26 hari bulan dan juga Marcos 28 hari bulan. Tapi kita baca maklumat tambahan tadi, Suki is bounce check. So bounce check kita tak catat sebab bounce check tu akan dicatat di bawah nanti. Okay, so yang saya kena catat dalam cash book, dalam cash balance di bank tu ialah Marcos. Sebab Marcos ni sebenarnya duit tu saya dah terima. Cuma dalam bank statement tak masuk lagi. Itu yang kita panggil sebagai deposit in transit. Okay, I dah masukkan duit tu dalam account bank, cuma duit tu masih float, belum clear. So, antara dua tick yang Madam tick di sini, Madam hanya akan masukkan 28 hari bulan. Sebab 26 ialah cek tendang. Cek tendang maknanya memang kita akan buang terus. Kalau you tengok format tadi, cek tendang dia duduk dekat bawah sekali. So, kita takkan letak apa-apa dulu. Okay, so 26 ni, 28 ni, Marcos. So, kita catat atas nama Marcos. Ataupun kalau dia bagi nombor cek, kita boleh guna nombor cek. So, deposit in transit ada satu saja, iaitu Marcos. So, Marcos nilai dekat sini ialah 450. Okay? So, sepatutnya dalam bank yang saya terima tadi, kalau tengok baki dalam bank tu 6133. Tapi ada lagi satu duit yang saya terima, tapi dalam bank statement tak nampak lagi. So, I kena campur lah supaya baki tu jadi betul balik. So, yang saya dah terima daripada Marcos tapi tak appear lagi dalam bank statement, I akan tambah dekat sini. 450. So, sepatutnya yang saya terima ialah 6583. Okay? Kita akan deduct outstanding check. Outstanding check ni maksudnya cek-cek yang kita dah keluarkan, tapi orang yang terima cek tu belum ambil duit tu daripada akaun bank saya untuk masuk dekat dia. So, maknanya dalam akaun bank saya tu, duit tu belum ditolak. Tapi kita dah tahu, itu bukan duit kita dah. Sebab I already made payments to that particular person. So, maksudnya bila-bila masa saja dia akan withdraw duit tu daripada akaun. So, that money is not supposed to be in my balance. So, I kena minus lah. Apa yang saya kena minus? You akan tengok sebelah kredit. Okay, di cash book. Okay, sebelah kredit di cash book. Okay, this part here. Alright, so this part here, Madam akan tengok yang mana? Saya akan tengok yang saya bulatkan tadi. Okay, kalau you tengok, ada satu saja kan? Iaitu Gopal Company yang belum dicatat lagi. Sebab tu kita bulatkan tadi. Alright. So, nombor cek dia ialah 126205. So, sepatutnya duit 310 tu dah tolak daripada baki bank. Tapi sebab cek tu masih outstanding, it's already out, dah keluar, tapi belum di withdraw oleh penerima cek. So, sepatutnya duit tu dah tak ada dalam baki you lah. Okay. So, di sini saya akan minus outstanding check 310. Okey, untuk deduct ni dalam awak punya notes saya tulis sebagai check number 126205. Okey, tapi you boleh juga tulis dia sebagai Gopal Company. Okey, kalau you tak nak tulis nombor check, you tulis Gopal Company pun boleh. Tak ada masalah. Okey, sebab dua-dua pun sama. Okey, untuk bahagian atas ni, kita tak strict sangat ya. You boleh tulis nama company ataupun you boleh tulis nombor cek. Sebab kita tak ada adjustment, journal entries adjustment tak ada. Okey, sebab yang tu dah pernah dicatatkan. Alright. Okey, so sekarang
Tadi you ada 6,583. La ilaha illallah. You minus 310. So your adjusted cash balance yang sepatutnya ada dalam bank statement kamu ialah 6,273. So nilai ni kita mesti samakan juga dengan nilai di buku tunai. Okay? Alright. So sekarang bahagian atas ni selesai ya. So apa transaction yang tidak pernah masuk lagi dalam bank statement, saya dah betulkan dan saya dah masukkan di bahagian atas your reconciliation statement. So kalau you tengok maklumat yang saya dapat ni, Marcos and 126205 ni, Madam ambil dari cash book. Okay? Sebab cash book dah catat, bank statement belum catat. So, I kena masukkan maklumat yang ada dalam cash book. Okay? Alright. Kita tengok yang bahagian bawah. Okay, bahagian bawah ni, baki bank dari cash book. So, you tengok dekat cash book, cari balance CF. Your CF balance. Okay? So, CF balance dalam bank, dalam cash book kamu, nilai dia ialah 6,510. Okay, 6,510. Jumpa tak baki ni? 6,510. Ada Okay. So sekarang saya akan masukkan semua urus niaga. Okay, yang Madam highlight ni semua urus niaga ni saya nak tengok dekat mana? Yang ini Madam akan cari dalam bank statement. Okay, awak kena faham Baki ini dari buku tunai. 6510 ni dari buku tunai. Tapi maklumat yang saya letak di bawah tu adalah dari bank statement. Sebab benda tu berbeza daripada yang sepatutnya, sebab ada benda yang dalam bank statement Madam tak pernah catat lagi dalam cash book. That's why I kena masukkan. Okay, so maklumat tu dia akan berlawan lah. Baki pada bank statement, kita akan ambil maklumat daripada cash book. Baki dari cash book, kita akan ambil maklumat dari bank statement. Okay, so apa yang saya akan tambah? Okay, saya akan tambah. You tengok dekat statement apa yang Madam akan tambah? So yang Madam akan tambah ni adalah nilai yang ada di ruangan credit. This part. Okay, nilai yang ada di ruangan kredit. Okay, kenapa nilai yang ada di ruangan kredit? Sebab kredit tu maksudnya duit masuk. Tapi cash book tak catat. Bank statement saja catat. So, I kena masukkan duit tu dalam bank statement punya baki. So, apa yang saya belum pernah catat? Kalau you tengok dekat sini, ada satu, iaitu 23 hari bulan, dividen. Okay, kenapa kita terima dividen? Sebab dia hasil lah. Okay, so this is actually dividend revenue. Okay, ada orang katanya, Madam, dalam statement dia tulis dividen je. Betul lah. Sebab dia tulis duit tu terima untuk apa. Tapi bila awak buat bank reconciliation di bahagian bawah tu, you kena tulis nama ledger yang lengkap. Kenapa you kena tulis nama ledger yang lengkap? Sebab di bahagian bawah tu nanti you kena buat journal entry. So, bila journal entry, awak kena pastikan nama account tu nama yang betul lah. Lebih mudah. Okay, you boleh tulis dividen dekat bank reconciliation. Tapi nanti bila awak buat journal entry, you kena fikir pula, apa nama account ni Kalau saya tulis dividen saja, dia akan jadi salah. You terima duit daripada dividen, that means that is your dividend revenue. Okay, so 220 Madam akan catat sebagai dividend revenue. Okay, so dekat sini kita ada 220. Sorry, sini. Okay. Kenapa Madam masukkan dia kat dalam? Sebab dia ada lebih dari satu entry. So, kita kena campur dululah. Sebab kita ada dua kolom. Kenapa yang bahagian atas ni Madam terus letak dekat tepi? Sebab dia ada satu item je. Jadi kita tak nak campur dengan apa-apa. Okay. Kalau deposit in transit ni you ada beberapa check, you akan campur dulu dekat bahagian dalam. Lepas tu baru kita akan letak jumlah dia di kolom yang kedua.
Okay, so samalah juga keadaan dekat sini. Untuk cash balance per cash book ni, ada 2 transaction yang saya kena buat. Okay, ada satu dekat sini, kalau awak tengok dalam nota, okay, I kena betulkan error, this part here, okay, madam letakkan warna merah. Okay, ini kalau awak tengok, ini adalah error. Okay, awak tengok dalam nota ada error kan? Error tu, kalau dalam nota, dia tulis sebagai error untuk receipt understated ataupun payment overstated. Okay, saya tak nak awak hafal benda ni. Sebab bila kita sebut understated, overstated, kadang-kadang macam, apa benda yang understated, apa benda yang overstated. Okay, you faham macam ni je. Tadi, sepatutnya awak bayar 402 sahaja. Ingat lagi ya? Nama cek tu atas nama Sanmat. Sepatutnya you hanya bayar 402 saja. Tapi kerana you dia tak pakai spek masa catat, dia catat 420. Maksudnya awak punya baki cash tu, baki bank yang dekat cash book tu sudah tertolak lebih duit. Tertolak lebih duit, boleh lah tu. Maksudnya you've deducted more than you are supposed to. Sepatutnya hanya 402, but I state the 420. So RM18 tu sepatutnya masih ada lagi dekat kamu. Cuma dia tersalah catat. So I nak balik RM18 tu. So kalau saya nak balik RM18 tu, masukkan balik dalam akaun pembetulan, it's pembetulan dan nilai tu kita tambah. Okay, so you tak payah hafal lah understated, overstated ni macam pening. Kita kena fikir macam ni je. Kalau kesilapan tu berlaku dekat cash book, saya akan betulkan di cash book. Kesilapan I'm talking about error saja. Yang merah ni error. Yang madam tak warnakan apa-apa kat atas tu, itu bukan error Itu adalah transaction yang tak pernah dicatatkan lagi. So yang warna merah ni error. So error mesti dibuat pada baki dia sendirilah. Contoh, kesilapan awak tu dibuat di journal. So kita kena betulkan kat journal. Kita takkan betulkan dekat ledger. So samalah kes macam ni. Kesilapan RM18 tu saya terlebih catat, saya terlebih tolak di dalam cash book tadi dekat kedai. So bila madam nak betulkan balik baki tu, I kena betulkan pada baki yang saya ambil daripada cash book lah. Okay, so I akan masukkan balik RM18 di sini. Okay, so sepatutnya baki kamu yang betul-betul duit yang awak terima, it is supposed to be 6,748. Okay, lepas tu kita akan tolak. Okay, you tengok dalam nota kita akan tolak apa? Dia tulis kat situ. Bank service charges, collection charges, expenses, NSF. So dalam awak punya bank statement ada beberapa catatan lagi yang kita belum pernah catat dekat cash book. Okay, kalau yang deduct ni di bahagian bawah ni, alright, this part here, madam akan refer pada bank statement. Madam akan tengok ruangan debit. Okay, so yang ni ruangan debit kan, this part. So madam akan tengok ruangan debit. Sekejap ya, line lagging sikit. Madam akan tengok dekat ruangan debit. Okay, yang tu saya dah hitamkan tu. So saya akan catat yang saya tak pernah catat lagi. Okay, so kalau you tengok dekat sini, apa ya, ni ruangan debit, this part. Tersilap highlight pula. Okay, so apa yang belum catat lagi? So yang belum catat lagi ada 3 benda yang saya bulatkan dekat debit. Ada RM15 checkbook, ada RM10 bank charges, ada RM220 insurance. 3 item ni tak pernah catat lagi dalam cash book, tapi dibayar menggunakan cek ataupun ditolak terus daripada akaun bank anda. So you dekat kedai you tak tahu benda tu berlaku, tapi dekat bank statement memang dia dah minus, dia dah tolak. Debit dia dah tolak. Okay, so I kena tolak pada baki tersebut. That's why dekat bawah ni you tengok kita deduct.
Okay, so apa yang kita deduct? The first item kita deduct is checkbook charges. Okay, your checkbook charges RM15. Okay, apa lagi you akan deduct? Bank charges. Bank charges saya akan deduct RM10. Okay, and then kita ada insurance. You nampak kan ada insurance? Dan kita pun faham, sebab you dah belajar topik 5, insurance tu selalunya kita akan bayar dulu. Betul kan? So bila kita bayar dulu, normally kita akan tulis dia sebagai prepaid insurance lah. Okay, tapi boleh tak madam, saya nak tulis insurance expense? Jawapan diterima. Tapi sebenarnya kalau you tulis insurance expense tu macam kita tak faham lah apa kita belajar. Sebab kita faham dalam perakaunan setiap kali bila kita buat insurance, you need to pay in advance. So normally kita akan tulis insurance dalam statement dia tulis insurance saja. Tapi bila dekat reconciliation ni, awak kena tulis nama ledger yang penuh. Sebab dekat bahagian bawah ni nanti, semua ni adalah nilai yang awak akan buat pelarasan dalam bentuk journal juga. Sebab dia tak pernah catat lagi. Okay, alright. So, insurance kamu tadi, nilai dia dekat sini ialah 220. Okay, you nampak kan dekat atas tu kita ada NSF, Non-Sufficient Fund. Okay, Non-Sufficient Fund tu maksudnya cek tendang. Okay, kalau awak baca soalan tadi, okay, the bounce check is check 1, the check that you receive on the 26th of April. So maksudnya cek tu awak dah terima, you dah catat, tapi sebenarnya cek tu cek tendang. Okay, kat mana awak nak tengok maklumat tu? Maklumat tu saya akan tengok dekat bank statement, dekat check cashbook lah. Okay, yang bounce tu tadi sebenarnya ialah Suki. So Suki ni kita dah masukkan baki dia dalam tunai. Betul maksudnya dalam baki tunai saya dah ada 230. Tapi sebenarnya sampai bila-bila pun madam tak terima 230 tu. Sebab cek tu tendang, patah balik. So, ini kena minus. Kenapa kita minus dia? Kita bukan minus dia sebab dia Suki Kita minus dia sebab dia ialah NSF, Non-Sufficient Fund. Okay, so you can write here accounts receivable. Sebab awak kena faham kenapa you terima duit tu daripada Suki. Tak ada orang yang suka-suka nak bayar you duit kecuali dia ialah your accounts receivable. Okay, sebab tu kalau awak tengok error dekat atas ni, kenapa madam catat dia sebagai accounts payable? Sebab kalau awak tengok transaction tu sebenarnya yang awak salah catat tu 420 tu ialah bayaran yang dibuat kepada Sunmart Shop. Kenapa you bayar Sunmart Shop? For sure lah awak beli barang kan? So dia ialah your accounts payable. So kalau apa-apa yang melibatkan catatan sebelah kredit dekat cashbook, it's pembayaran. Dan pembayaran tu kalau dia tak nyatakan sewa ke utilities, dia adalah accounts payable. Kalau dia berada di sebelah debit cashbook kamu, maksudnya itu adalah duit yang kita terima daripada orang. Kenapa orang tu bayar you duit? Orang tu bayar you duit sebab dia hutang dengan you lah kan? So dia ialah your accounts receivable. Sebab tu bila saya letak di sini sebagai NSF, I akan catat sebagai accounts receivable. Madam boleh tak catat non-sufficient fund saja? Boleh. Tapi nanti bila awak buat journal, you tak boleh catat sebagai non-sufficient fund you will catat that amount as your accounts receivable. Yalah, sebab bila kita buat journal, kita akan catat berdasarkan nama account, bukan transaction yang berlaku. Okay, so your NSF di sini ialah Sunmart tadi, nilai dia ialah Suki tadi, nilai dia ialah 230. Okay, so nilai yang kita deduct dekat sini ialah 475. So, tadi you dah betulkan, you terima 6748, kita minus 475. So, kita akan dapat baki 6,273. So, barulah baki pada cashbook dan baki pada bank statement adalah tally 6,273.
Okey, ada soalan nak tanya? Sekejap ya. Dia line macam lagging sikit. Okey. So nampak baki kita 6273, kita dah selaraskan balik, barulah baki pada statement dan baki pada buku tunai kita adalah betul. Okay, alright. So kalau awak tengok pada soalan, okay, you are required to prepare bank reconciliation. So reconciliation dah siap. One more is adjustment entries. So adjustment entries tu nak buat yang mana, madam? Adjustment entries tu buat untuk bahagian bawah ni saja. So your adjustment adalah untuk yang di bawah ni saja. Sebab tu madam cakap tadi, adjustment mesti tulis nama akaun penuh. Okay, madam, NSF berlaku sebab apa? Dia tendang sebab orang tu bayar you, tapi duit dia dalam akaun tak cukup. So kena tendang lah. Okay, mungkin orang katanya, madam, bukan dia ada overdraft ke? Kalau dia tak mohon overdraft, dia tak adalah kemudahan overdraft tu. So kalau dia tak mampu bayar, tapi dia buat juga cek, you terima cek, lepas tu tengok duit tak cukup, so tendang lah. Okay, so that is NSF. Alright, okay, so sekarang ni untuk adjustment, saya ada beberapa account kena adjust. Okay, saya ada 1 transaction kena adjust, 2 transaction kena adjust, 3, 4, 5, 6. Okay, kenapa 6 transaction ni kena adjust? Sebab transaction ni tak pernah dicatat lagi di mana-mana. Dia hanya ada dalam bank statement saja. Kita faham kan, kalau kita buat account, proses untuk buat account, you akan dapatkan document source, you akan journalize, lepas tu you akan post ke ledger, lepas tu bawa buat trial balance. Tapi bila benda tu direct from your bank statement, that means you tak pernah catat. So sekarang ni kita buat kerja terbalik tau. Kita betulkan nilai dia dulu, lepas tu kita baru catat journal. So yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni tak pernah catat lagi. Kenapa bahagian atas ni tak ada journal? Bahagian atas ni tak ada journal sebab nilai ni semua saya ambil dari cashbook. Cashbook tu kita buat sendiri dekat kedai kan, dekat office. That means you dah buat your accounting cycle dengan betul. That means I start daripada source document, saya dah journalize and then saya dah post ke ledger, lepas tu saya buat trial balance. Semua transaction tu dah buat. Tapi yang dekat bawah ni sebab saya ambil daripada bank statement, that means tak pernah ada journal lagi. So I kena buat journal untuk dia. Okay? Alright. So you ada 6 transaction. Kalau add, maksudnya saya akan debit bank. Okay? Dengar betul-betul Kalau add, maknanya saya akan debit bank. Tapi kalau deduct, maknanya madam akan credit bank, tolak. Okay, credit bank. So, ada 2 catatan madam akan debit bank. Ada 4 catatan madam akan credit bank. Okay, so untuk journal, okay, yang ni dah buat siap-siap, so kita isi saja. The first item dari jawapan awak tadi, kita ada dividend revenue. Okay, so saya akan debit bank. Okay, 220. Madam akan credit dividend revenue. Okay, sebab tu, kalau you tengok dalam bank statement, dia tulis dividend saja. Tapi, dalam reconciliation, madam tak tulis dividend. Sebab saya tahu bila saya terima, itu ialah hasil dalam bentuk dividen. So kita tulis nama dia yang lengkap sebab nilai nama yang lengkap tu kita perlukan to transfer into your journal. Dalam journal ni mesti tulis nama khas ya, ledger name sahaja, bukannya apa yang you buat. You takkan tulis kat situ receive dividend, pay Sanmat. You don't do that sebab itu bukan nama account yang khas. Okay, so on the 30th, satu tarikh tarikh yang sama, saya akan debit 220 ke dalam bank. Madam akan credit dividend revenue. This is to record the receipt of dividends. Okay. And then one more yang saya nak catat ialah RM18 tadi. Madam, yang itu pun nak kena catat. Yes, sebab tadi dekat cashbook dah tulis dah keluar 420.
So bila I nak masukkan balik 18 tu, saya tak boleh potong-potong conteng-conteng je. Saya mesti ada catatan pembetulan. So saya masukkan balik dalam bank, debit bank, RM18 dan duit tu sebenarnya terima dari Sanmat. Sepatutnya you terima dari Sanmat tadi ialah 420. Tapi you tulis tadi, sepatutnya duit tu, okay, kita bayar kepada Sanmat RM402 saja. Tapi you dah pergi tolak tadi 420. So I nak balik duit tu masuk balik dalam cash saya. So barulah cash saya betul RM18. Okay, alright. And then ada 4 transaction tadi yang kita perlu credit bank. Maksudnya pembayaran tu dah dibuat dan dipotong daripada account bank, tapi belum pernah dijournalkan lagi. So apa dia? Satu you ada ialah bank charges. Okay, so bank charges ni nilai dia ialah RM10. Okay, and then you ada your checkbook charges. Okay, your checkbook charges tadi ialah RM15. Betul 15. Okay. Yang ni merah nanti awak confuse pula. Okay, and then kita ada bounce check tadi. Bounce check masa awak terima dekat kedai tadi, you dah masukkan dalam akaun kamu duit 230 tu. Tapi sebenarnya duit tu you tak terima pun. So I kena keluarkan balik daripada akaun. Jadi saya akan debit. Okay, accounts receivable, nilai dekat sini 230 dan madam akan credit 230 daripada account bank. Maknanya kita buang balik nilai tu, sebab nilai tu tak terima langsung, cek tu ditendang. Dan kemudian kita ada buat bayaran untuk insurans, tak pernah catat lagi. So sekarang you nak catat. So nilai dekat situ ialah 220. Okay, so I akan catat 220 di my prepaid insurance ataupun your insurance expense. Okay, so that is 220. Okay, alright. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Halo, halo. Tak ada, faham ya? Okay, clear? Okay, sebab topik ni senang je sebenarnya. Alright. Kita buat satu lagi soalan. Okay. Okay, yang soalan yang kedua ni, example 2. Kalau you tengok dekat sini, ada beza sikit dengan example 1. Sebab example tu kat sini, kita nak catat bila ada overdraft dekat bank. Okay, apa maksud overdraft dekat bank? Keadaan tu ialah bila you tengok dekat bank statement ni. Okay, untuk example 2 for your Iman company ni. Okay, awak tengok 28 hari bulan, selepas dia tolak RM20 tu, baki yang ada dekat bank ialah 165, tapi dalam bracket, dalam kurungan. Okay, so dalam kurungan tu maksudnya apa? Dalam kurungan tu maksudnya berlaku overdraft. Overdraft tu maksudnya you keluarkan duit lebih daripada apa yang ada dalam account you. Boleh ya madam, boleh. Tapi you kena apply lah, kena mohon. Setiap orang yang ada current account, this is current this is not savings account, this is current account. Okay, current account, untuk orang yang pegang current account, dia ada kemudahan untuk pinjam dalam bentuk overdraft. Pinjam dalam bentuk overdraft, that means bila saya buat apa-apa bayaran menggunakan cek daripada bank statement, daripada bank account saya tidak ada risiko bounce check ataupun NSF sebab saya dah mohon overdraft. That means I boleh bayar lebih daripada apa yang ada dalam duit account, dalam account saya, duit yang ada dalam account. Tapi ni charges dia mahal sikit lah sebab dia punya interest tu kira based on daily rates. So 1 hari pinjam berapa? Kalau 2 hari lagi mahal bayar balik, 3 hari lagi mahal bayar balik. So nanti automatically bank akan tolak daripada account you.
Okay, contoh macam hari ni saya keluarkan cek 10,000 tapi dalam akaun ada 1,000 je. You terima cek saya tendang tak? Tak tendang. Masih masuk macam biasa. Tapi nanti bila akaun saya ada duit masuk, automatically bank akan tolak daripada jumlah yang saya terima tu beserta interest lah. Okay, yang ni adalah kemudahan yang semua current account holders boleh mohon. Syarat dia kena mohon So kalau awak tengok dalam soalan dia ada NSF, maksudnya dia tak pernah mohon overdraft lah. That's why dia punya cek tu, kalau dia buat dan cek tu terlebih daripada duit yang ada dalam account, cek tu akan bounce. Okay? Alright. So kita tengok dekat sini. Kita akan buat macam biasa. Okay. I give you 5 minutes. Okay. 5 minutes untuk apa? 5 minutes untuk cek pada cash book dan juga pada bank statement. Awak tick urus niaga yang ada di kedua-dua tempat. Maksudnya urus niaga tu ada dekat bank statement dan urus niaga tu ada dekat cash book. Okay, I bagi you 5 minutes. Nanti saya tanya. Boleh? Okay. Okay, try buat sekarang. Okay, try buat sekarang ya. Okay, dah siap bagi tahu saya? Sudah siap? Ui, Rian, lajunya. Naik kapal terbang ke kita? Saya dulu tadi, madam. Oh, ya ke? Amboi, Hazim. Okay. Hazim lah, Hazim. Bukan Rian. Okay. Dah? Alright, so saya tick dulu yang ada di kiri dan kanan. Biasalah. Okay, selalunya orang kata perempuan selalunya betul kan? Laki pun lebih kurang je sekarang. Okay, Okay, so untuk ruangan debit bank statement, kita akan tengok pada ruangan kredit di cash book. Okay, so yang dah ada 2,500 and then 640 ni pun dah ada. Okay. Lepas tu 2,530 ni pun sudah ada. Alright. And then 1,200 ni pun sudah ada. Okay. Yang belum ada ialah 870 ni. Tak ada catatan lagi. RM70. Tak ada catatan lagi. And then 480 pun tak ada catatan lagi. Betul lah? Okay. So this part here, yang tak ada catatan lagi ialah 600 dan juga 20. Okay, tapi you tengok the first check issued, that is 043350. Jadi, saya tengok dekat bank statement, tengok dekat check yang sebelum 043350, the whole transaction kita abaikan. Okay, so maknanya kalau awak tengok dekat sini 17 hari bulan ni, okay, yang ini madam abaikan terus sebab ini ialah cek
043349 sebelum cek yang pertama dikeluarkan dalam bulan Jun. So cek tu kita tak ambil kira. Alright. So bila cek tu tak ambil kira, that means 600 ni nanti saya tak akan catat lah. So nanti yang madam akan catat daripada bank statement yang belum ada ialah RM20 ni, bank charges. Dan yang daripada cash book yang saya akan catat ialah RM870, RM70 dan RM480 ni. Okey, ini untuk ruangan debit. Okey, alright. Kita tengok ruangan kredit pula. Okey, untuk bank. Okey, 900 ada. Yang ni dah ada. Okey, 1315. Ini pun ada. Okey. You jangan confuse lah. Ini orang lain . Kebetulan nama dia Suki. Dia suka Suki lah nama Suki ni. Okey. So 450 tak ada. So Suki ni tak pernah catat lagi. 1300 Marcos pun tak pernah catat lagi. Okey. Okay, you tengok this part here. Pulasan ni 500 tak pernah catat lagi. Fixed saving interest 400 pun tak pernah catat lagi. Sebab tak ada dekat sini . Tak ada dekat sebelah cash. Okay. Kita akan tengok yang sebelah sini . So you tengok tak ada. 400 tak ada. 500 tak ada. 50 ni pun tak ada dekat sebelah debit cash book. Okay. Alright. So kalau awak tengok. Yang madam bulatkan dekat bank statement. Ada 4 transaction. That is 500 Pulasan Company Limited dividend. So maknanya 500 ni saya terima dividen daripada Pulasan Company. Okay, 400 fixed saving interest. Maksudnya you simpan duit, lepas tu you dapat interest revenue. So duit tu masuk terus dalam account. So 400. Okay, one more is deposit. Deposit ni maksudnya ada orang pergi dekat machine. You pernah baca kan CDM? CDM tu apa? CDM tu ialah cash deposit machine. So dia sendiri pergi dekat bank, dia masukkan RM50 tu dalam account you. So you dekat kedai memang tak tahu duit tu masuk sebab dia pergi dekat bank. So dia depositkan RM50 ke dalam account. Tapi I dekat cash book tak pernah catat lagi. Okay, that is RM50. Okay. And then RM20, 28 hari bulan tu ialah bank charges. Itu ialah charge yang dipotong daripada account bank kita. Okay. Alright, kita tengok dekat cash book. Okay, duit yang diterima tapi cek tu tak ada pun dalam bank statement. Ialah Suki dan Marcos. So maknanya Suki dan Marcos ni ialah deposit in transit. Maksudnya you dah depositkan duit tu dalam account tapi dia tengah transit, tengah float. Sebab tu dalam bank statement tak ada. So dua ni akan jadi deposit in transit. Ni duit kita terima sebelah debit. Okay, kita tengok sebelah kredit. Okay, di sebelah kredit kita ada 870 tak ada dalam bank statement. Kita ada RM70 tak ada dalam bank statement. Dan kita ada 480 tak ada dalam bank statement. Okay, so yang ini 870 tu you bayar kepada Tiram. Okay, Tiram Berhad. Lepas tu RM70 ni kita bayar kepada Tenaga Nasional. Okey, memanglah saya cakap bila kita bayar tu kita bayar kepada accounts payable. Tapi you bacalah juga dia punya details. Takkanlah Tenaga Nasional tu you bayar RM70 untuk accounts payable. Mestilah you bayar elektrik kan? Okey, so Tenaga Nasional ni ialah your utilities. Alright. And then kat bawah ni you bayar 480. Tapi kita bukan bayar kepada accounts payable tapi kita bayar gaji, salary. Okay, so that is actually your salaries expense. Okay, alright. So sekarang dia bagi awak additional information. Ada rupanya maklumat tambahan. Sebab kalau saya baca saja dekat statement, Tenaga Nasional ni mesti bayar bil kan? Tapi dia kata additional information, deposit on 27 of June was accepted from our debtor. Oh, ini maksudnya yang ni lah. Yang dekat bank statement tadi. RM50. Sebab tu awak baca deposit. Deposit tu dari siapa? Nak kena tahu. Okay, ada dekat additional information. The deposit is debited. The deposit is
deposited in your account by a debtor. Maknanya ada penghutang awak bayar RM50 lah. Okay. So, kita nak buat bank reconciliation dan kita akan prepare adjustment entries. Okay. Alright. So, benda pertama sekali saya akan letak ialah baki yang kita ambil dari bank statement. So, baki yang saya ambil dari bank statement adalah nilai terakhir dalam bank statement saya, which is the one in the bracket. So, itu ialah maksudnya baki overdraft. 165. So, madam akan debit deposit in transit. So, deposit in transit ni, sebab saya dah cakap tadi ya, this part up here, baki ambil dari bank statement, betul? Tapi maklumat yang kita catat di sini, kita akan ambil dari cash book. Okay? So, deposit ni, yang add ni, saya akan tengok sebelah debit. Yang deduct ni, saya akan tengok sebelah credit. Okay, so sebelah debit apa lagi yang belum catat? Ada dua, Suki and Marcos. So sebab ada dua, I akan kira dia dekat dalam dulu ya. Tadi dekat the first example, madam terus masuk dekat lorong yang kedua. Sebab dia ada seorang je, which is Marcos. Tapi this time around, saya ada dua. So madam akan campur dulu and jumlahkan, baru letak the second column, which is 1,750. So, sepatutnya jumlah yang diterima ialah 1585. 165 tu Michelle tengok bank statement. Michelle tengok bank statement. Nombor terakhir sekali pada garisan yang bawah sekali. Bank statement, kalau kita baca nombor yang dekat last sekali tu ialah baki akhir. Okey kan Michelle? Jumpa tak? Okay. Alright. So, itu cara you baca baki daripada bank statement ya. Kalau daripada cash book, tak ada masalah. Sebab dia akan tulis balance CF. Balance CF tu ialah baki akhir lah. Tapi kalau bank statement, kita akan ambil nombor yang bawah sekali. Alright. Okay. So, kita akan deduct. Okay. Tengok dekat cash book. Cash book sebelah kredit. Yang awak bulatkan ada 3. Okay. Iaitu 870. 70480. So, bahagian atas ni semua dah pernah di-journalkan. So, madam tak perlu tulis nama account yang betul Cukup sekadar saya tulis nama peniaga atau nama cek saja. Sebab dekat bahagian atas ni tak ada adjusting entries. Adjustments tak dibuat. So, kita tak perlu tulis nama account. Dan madam pun dah bagi tahu this is internal document. Sebab tu kita dia punya fixed format tu boleh berubah-ubah. Okay, alright. So yang ni saya akan senaraikan 043354 870 043356 70 ringgit 043357 480. So your amount is 1,420 ni mestilah ditolak daripada 1,585 ni tadi. Okay. So, your adjusted cash balance sepatutnya pada bank account kamu tadi ialah 165. Okay. Macam mana dapat 165? 165 negatif ni plus 17550 dapat 1585. Minus 1420 dapat 165. Okay. So, we go to the lower part of the bank reconciliation. So, kita ambil cash balance dari cash book. Okay, for your bank column. So, kalau I tengok cash balance dari cash book, madam akan cari balance CF. Okay, kalau you perasan, dalam cash book, balance CF tu tak ada dekat sebelah kredit Sebaliknya dia ada dekat sebelah debit. Peliknya madam. Ini hanya ada pada account asset bank sahaja. Sebab hanya bank saja yang boleh ada baki sebelah debit, which is not the normal balance lah. Selalu kalau kita buat asset, baki kita akan duduk sebelah kredit.
Sebab dia is actually baki akhir. Nanti bila dia bawa ke baki awal, dia akan duduk sebelah debit. Yang ni dia duduk sebelah kredit sebab maksudnya dia ialah overdraft. Alright? Okay, so your balance dekat sini is 765. Okay, dan mestilah dalam bracket. Sebab sepatutnya baki tu you ambil sebelah kanan. Tapi sebab dia berada sebelah kiri, maksudnya dia bernilai negatif. You bayar lebih daripada apa you terima. Betul kan? Jumlahkan nanti awak tahulah. Right? Okay. So, saya akan tambah dividend revenue. Okay. Item yang ni, Madam akan ambil daripada bank statement. Okay. Saya akan ambil dari bank statement. Means, untuk add ni, yang bahagian add ni, nilai tu Madam ambil dari credit column. Dia terbalik sebab bank statement dengan T account tak sama. Kalau deduct ni, Madam akan ambil daripada debit. Okay, alright. So, untuk cash balance ni, yang saya perlu tambah adalah urus niaga yang tidak ada dalam cash book tapi ada dalam bank statement. So, I ada satu, kalau you tengok dekat situ, Pulasan Company Limited Dividend. So, I won't write. Saya tak akan tulis Pulasan Company ya. Sebab Pulasan Company tu ialah nama company yang bayar dividend pada Madam. Tapi kenapa Madam dapat duit tu? That is my dividend revenue. So, Madam akan debit lah. Masuklah duit tu. RM500 sebagai dividend revenue. You don't. Tolong jangan tulis Pulasan Company. Kalau tulis salah ke Madam, dia tak salah. Tapi nanti bila saya nak transfer ke journal, I tak boleh tulis Pulasan. So, lebih baik tulis siap-siap nama account yang betul. Okay. Second one, item yang tak ada ialah fixed saving interest. 25 hari bulan. So, itu ialah duit yang saya terima tapi dalam bentuk interest. So maknanya I tak bayar, I terima. Kalau I terima maksudnya ialah interest revenue. So interest revenue tu nilai dia ialah RM400. And last one ialah kalau you tengok dalam bank statement ada RM50 yang didepositkan tu. Sebab tu dibayar dari debtor. So that RM50 is actually from your accounts receivable. Kat sini kita tak tahu siapa yang bayar. Okay, so kalau tak tahu siapa bayar, you just tulis account receivable. Kalau you tahu siapa yang bayar, you akan tulis nama subsidiary. Okay, so jumlah ni ialah 950. So yang kita terima sepatutnya ialah RM185. Okay, and then I minus satu je. Minus saya tengok dekat bahagian debit, which is RM20. So, I minus dekat sini bank charges, RM20. Okay. So, dekat sini, your balance should be 165 as well. So, dapatlah balik baki 165 dan 165. Tapi yang kali ni, dia tak duduk dalam bracket Maksudnya dia memang baki positif lah, bukan overdraft. Cuma tadi overdraft sebab dia belum buat pelarasan lagi. So 165, 165. So reconcile lah. Okay, kita telah berjaya menyelesaikan perbezaan di antara baki bank statement dengan baki cash book. Okay, alright, sekejap. Lagging sikit. Okay. Alright, so 165. Okay, okay. So sekarang saya akan buat journal entry. So journal entry nanti Madam ada 4 saja. 1, okay. So journal entry saya ada 4 saja. So yang ini add Kalau add, maksudnya catatan dia debit bank. Kalau deduct, maksudnya catatan dia credit bank. So, kita ada 1 journal, 2 journal, 3 journal. Yang ini akan debit bank.
Yang ini akan credit bank. One only. So you have 4 journals all together. Okay? So the first one will be debit bank, credit dividend revenue. Nilai dekat sini ialah RM500. And then one more you have is 400. That is debit bank, credit interest revenue, RM400. And then the third one you have is debit bank and credit accounts receivable, RM50. So yang tiga ni saya ambil dari sini. Okay, so tiga ni transaction debit bank. Sebab dia add So debit bank. Okay, yang kita ada credit satu saja, bank charges. So tarikh dia RM30,000. Kalau you tulis sekali saja tarikh dekat atas pun dah clear. Okay, cuma dekat sini Madam pisahkan so that you see yang ini ialah catatan debit, yang ini ialah catatan kredit. Okay, so yang saya kreditkan ialah satu saja, RM20. So ada debit bank charges RM20, credit bank RM20. So this is to record the payment of bank service charges. Okay, alright. So itu saja untuk bank reconciliation. Okay, ada soalan dekat bawah. Madam, kenapa 950 tolak 765? Negatif kan tu? 765 ni? Kan dia dalam bracket? Siapa tanya Madam tadi? Fazila. Kan dia dalam bracket kan? Memang dia sepatutnya tambah. Tapi kan nilai 765 tu dalam kurungan. So dia adalah nilai negatif. Sebab tu kita tolak lah. Ya, dia overdraft. Dia ada dalam kurungan tu sebab dia ialah overdraft. Terlebih keluar. So that is actually not your money. That is actually bank's money. So dia negatif lah. Baki, account bank anda berbaki negatif. Faham Okay, Fazila, you okay? Adakah Madam menjawab soalan? Okay, boleh Alright, ada soalan lagi nak tanya? Topik ni, for me senang lah. Topik ni senang. Dia macam nak bagi you markah bonus je. Macam suka-suka lah seronok-seronok. Okay, tapi topik ni masuk exam Topik pertama yang masuk exam ialah topik 6. Okay, dan memang dia selalunya nak bagi you markah free lah sebab dia senang sangat. So markah dia range around 11 to 13. So kalau you memang menguasai topik ni, 13 markah tu memang dah ada dalam tangan. Okay, ada apa-apa nak tanya tak untuk bank reconciliation? Ada, Madam. Tiada, faham? Faham. Faham, okay, good. Alright, tutorial. Tutorial kita tengok tutorial. Siapalah yang print. Okay, tutorial. Okay, tutorial kita homework. Okay, untuk bank reconciliation for tutorial. Okay, untuk tutorial topik 6, homework anda ialah berdebar-debar kan nak dapat homework, maklumlah. Okay, so kita akan buat soalan 6. Okay, lepas tu kita akan buat soalan 7. Alright. Lepas tu, dia bila lepas tu kita akan buat soalan 8. Lagi, Madam, lagi. Aduh, sakitnya tu di sini. Okay, kita akan buat soalan 9. Yang ni simple je tau, sekejap je buat kalau you betul-betul faham. Okay, and then kita ada soalan 10. I bagi 5 je. Okay, 6, 7, 8, 9 and 10. Hantar hari Ahad. Boleh? Okay? Boleh, Madam. Boleh Okay. Alright. Boleh, Madam.
Okay, okay. So sekarang dah 10.30. Sepatutnya kelas saya dah berhenti dah tadi pukul 10 kan? Okay. So untuk hari ni tak ada practical. Tak ada amali. Tak ada Mr. Accounting. Boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Okay. madam. Dia seronoklah sikit. Dia kurang sikit. Tetapi ya. Kita tengok hari Isnin. Kalau kita bincang tutorial dan habis awal, saya mungkin akan buat Mr. Accounting hari Isnin. Tapi kalau tak sempat, kita buat hari Rabu macam biasalah. So this week, Mr. Accounting tak ada. Sebab kita pun dah laju sebenarnya. Alright? So you just siapkan saja tutorial 6, 7, 8, 9 and 10. Lepas tu ada masa lagi tu siapkan awak punya group assignment. Okay? So all your tutorials, please hand it to me, DGC, pada hari Ahad. Nanti madam akan letak dia punya tapak dekat Google Classroom. Alright? Okay. So attendance semua orang dah isi ke? Sudah? Okay, Sudah, good. madam. Alright. So kita stop sampai sini. Okay? Alright. So please do your tutorial. Okay? Question 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, full version for the students notes. Saya akan masukkan lecturer note nanti dalam topik 6. Okay, nanti awak boleh refer. Tapi I tak masukkan hari ni ya. Sekejap lagi saya masukkan video dulu. Lepas tu baru saya masukkan nota lengkap. Okay, so you just follow the video kalau kita nak buat tutorial. Alright, okay, and please hand in your tutorials on Sunday. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you for your time. Okay, okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, welcome. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Okay, Thank you, madam. okay, bye-bye. Thank you, madam. Okay. Thank you. you, madam. Yes. Thank you, madam. Okay, welcome.